Sentuhan mewujudkan cinta dan kasih sayang. Sentuhan yang ikhlas, mekarnya di hati dan mententeramkan jiwa. Sentuhan mendidik kita memelihara tradisi. Sekiranya diukir dan dipahat dengan baik, ia akan terbang tinggi. Sentuhan akan sentiasa terpahat di hati jika kita patuh pada janji. Kebahagiaan dan keindahan akan menjadi milik abadi. Sentuhan membina kepercayaan. Bila kita percaya, warna-warni kehidupan akan dilimpahi cahaya yang menyinari alam semesta. Setiap sentuhan berdaya cipta dan berinovasi. Pemikiran yang kritis dan optimis akan menyambung dan membentuk evolusi. Sentuhan membina perpaduan. Sentuhan membentuk persaudaraan. Sentuhan menuntut pengorbanan. Sentuhan melaksana penyatuan. Sentuhan kita, sentuhan Malaysia. Kembara Misi K masih lagi diteruskan di wilayah Cham, Kemboja. Jika episod lalu, Haluan atau Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia menyalurkan bantuan asas dan kesihatan, dalam episod kali ini, tujuan mereka ke sini adalah lebih kepada aktiviti pemantauan. Kampung Cerang Comreh, kilometer 9, terletak kira-kira 15 minit dari Bandar Phnom Penh. Ia menjadi lokasi dituju di mana Mufti Besar Kemboja telah sedia menantikan kehadiran kami. Jadi bila saya sampai di sini dan melihat keadaan umat Islam ni, jadi terlintas di fikiran saya bahawa nak bangun balik masyarakat mesti melalui pendidikan lah. Sebab kita kekurangan guru. Kalau boleh cari tempat guru untuk berlatih mengajar. Ilmu agama ni adalah asas untuk pembangunan umat. Untuk membangun masyarakat ni kena ilmu yang berbagai. Pengagihan dana hasil wang daripada masyarakat Malaysia kepada Haluan bagi misi penajaan pelajar pastinya tidak menjadi realiti tanpa persetujuan daripada ahli majlis tertinggi pejabat Mufti Kemboja. Di Kemboja ini kerajaan pun dah serah dan suruh kepada kami untuk susun bahagian anak-anak kita orang Islam ini, sistem mengajarnya sekolah itu. Anak-anak kami sini macam orang dah kalah tunggu ilmu untuk kita ambil ilmu itu gunakan dalam urusan kita tiap-tiap bidang umat Islam di Kemboja ini. Pasal yang kami guna seluruh negara Jawi. Ya, Allah. Dalam Haluan sendiri, kita lebih menjurus kepada pendidikan. Peranan kita menjurus kepada jangka masa yang panjang. Untuk membangunkan satu masyarakat, kita memerlukan semua ahli dalam bidang agama, bidang takbiran, akademik. Kerjasama yang kita bina ni secara perlahan akan berterusan. College Teknologi Darul Naim atau KTD Pengkalan Cepa yang terletak 20 minit dari Bandar Kota Baru, Kelantan adalah antara institusi pengajian tinggi yang menawarkan kursus pelbagai jurusan kepada pelajar tajaan Haluan. Di sini kami berkesempatan menemu ramah
peneraju utama yang merealisasikan harapan untuk melihat komuniti Islam mendapat pendidikan sempurna. Kita telah buat MOU dengan Mufti Kemboja ini untuk adakan kerjasama dalam dua bidang inilah, dari segi pendidikan dan juga dari segi khidmat masyarakat ini. Kita letakkan syarat pelajar yang datang ke sini, prestasi pendidikannya baik, akademiknya baik, akhlaknya baik dan mereka daripada golongan miskin. Kita ambil pelajar-pelajar daripada sekolah menengah di sana dan bawa ke sekolah menengah di sini, ambil stamp dan kita bawa mereka ke universiti termasuk dalam negara dan sebahagiannya juga kita hantar ke luar negara termasuk Timur Tengah seperti Azhar dan Jordan. Selain daripada Kemboja, pelajar-pelajar antarabangsa yang lain termasuk Indonesia, Somalia dan juga daripada Thailand juga kita biayai dengan menggunakan tabung haluan ini. Sejak 10 tahun lalu, lebih 100 pelajar mendapat bantuan hasil kerjasama pihak haluan dan Jabatan Mufti Kemboja. Kini, kebanyakan graduan telah pun kembali ke tanah air untuk menabur bakti kepada masyarakat mereka. Antara yang bernasib baik ialah sekumpulan anak muda ini. Segelintir dari mereka juga diserapkan di dalam Jabatan Mufti. Kami pernah belajar di Malaysia dan di negara Arab. Di sana pun ada sistem yang betul-betul. Kalau kita nak ubah semua sekali, memang susahlah. Tapi kita kena ubah sedikit demi sedikit. Sekarang belum lagi ada perubahan yang banyak. Cuma baru mula untuk mengubahkan cara pendidikan di Kemboja dan dengan ambil cara buku teks sekolah rendah di Malaysia untuk dilaksanakan di Kemboja. Kita nampak jadi masyarakat Islam kat sini masih kurang kemahiran yang bahagian akademik. Jadi kami akan hubungan baik dengan kerajaan untuk meluluskan jadi masukkan akademik sebagai sekolah agama swasta. Sebagai wakil Kemboja masuk tilawah di Malaysia. Tapi saya nampak orang di Malaysia itu elok-elok bacaannya tentang tajwid, tentang makharij Al-Quran. Cuma kat Kemboja ini tak ada itu. Harapan saja nak buka satu sekolah, nama sekolah Tarannum. Kami akan usaha bersungguh-sungguh segi tarbiyah kepada murid-murid untuk murid itu didapat ilmu pendidikan sambung lagi. Kalaulah pendidikan orang Islam tak maju, susah kita nak bangun dari segi yang lain-lain lagi. Puncanya adalah daripada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita nak buat apa pun tak boleh. Dengan kehadiran kami di sini, Mufti telah berbesar hati untuk meluangkan masa bagi melawat kawasan sekitar. Jadi separuh yang rombongan datang ini minat untuk siapkan masjid, siapkan surau, siapkan sekolah. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masjid pun rasanya cukuplah, surau pun cukuplah. Tapi belum cukup itu ialah madrasah. Bincang-bincang dengan staf, dengan jawatan kuasa untuk bukakan satu sekolah dinamakan Madrasah An-Ni'mah As-Sanawiyah Al-Islamiyah Kemboja. Pelajar yang menuntut di Madrasah An-Ni'mah datang dari serata wilayah Kemboja. Namun, bagi setiap sesi pengambilan, kurang daripada 100 pelajar diterima masuk kerana pihak pengurusan kekurangan sumber kewangan. Assalamualaikum. Saya buka sekolah An-Ni'mah sini macam pusat saja. Tapi mula-mula budak perempuan tak ada. Sebab sini orang tua kata perempuan ini tak boleh belajarnya tinggi-tinggi. Cuma dia jaga dapur saja. Tapi saya ni tak percaya macam tu. Dalam 7 tahun lepas, saya pun panggil lah daripada mana-mana untuk mengajar dia. Awal-awal rumah ini kecil saja, jadi saya pun sambung lagi, cari wang sambung lagi, tak habis lagi, 2 kali sambung. Saya kena tanggung beras makan dia, sewa rumah ini, bayaran listrik, air. Jadi kalau dia datang banyak itu, tak ada tempat untuk dia duduk. Sebab anak perempuan lebih susah, lebih risau daripada anak lelaki. Kena jaga betul-betul. Kedaifan dari segi kemudahan asas yang terpaksa diharungi oleh para pelajar dalam menuntut ilmu sewajibnya dibantu. Kehadiran pihak haluan antara lainnya ialah untuk melihat dan memikirkan apakah strategi terbaik dalam menyusun semula
dan memperbaiki segala kekurangan yang ada. Bila kamu sudah habis belajar sana, kamu balik ke sini, ada yang jadi ustaz meneruskan dengan jabatan mufti. Ini adalah asrama yang pertama di sekolah ni. Lantai dia daripada buluk. Dan di sinilah tempat pelajar akan tidur, pihak sekolah akan beli beras dan mereka akan masak sendiri. Saya sanggup balik untuk memberikan ilmu yang saya ada dekat bangsa saya. Jom, cergaskan diri. Cergaslah bersama 100 Plus. Hanya ramuan paling segar akan memberikan anda burger terenak. Kini nikmatinya pada nilai hebat RM5.95 dengan 4 pilihan hidangan. Sepanjang hari, setiap hari. Burger King, hidupku, caraku. Bila saya nakkan yang terkini, chat, tweet, bersosial dan berkongsi, semuanya mudah je dengan pack data harian saya. Bila saya nakkan banyak lagi, chat dengan kawan-kawan, muat naik, muat turun dan blog di sana sini, memangnya mudah dengan pack data mingguan saya. Dah star 128# untuk pilih pack Ultimate dan MTV VJ Wish di sini. Hanya untuk hari ini kami akan menggayakan kereta anda ala style MTV Pimp My Ride. Masa ada X. Macam zaman kuno masa kecil dulu kan? Mama, Ali dah balik. Lewatnya Ali balik. Budak sekarang dah tak sama. Lepas sekolah, macam-macam aktiviti lain. Mampukah Ali buat semua ni? Tentulah dengan bantuan nutrisi yang seimbang. Apa tu? Fernleaf Solivite? Ia bukan sebarang susu kultur. Fernleaf Solivite, satu-satunya susu kultur dengan bakteria hidup unik DR10 Probio. Keseimbangan bakteria-bakteria dalam usus penting untuk sistem penghadaman yang baik. Selain itu, Fernleaf Solivite juga mengandungi formula B Smart, vitamin-vitamin B yang membantu dalam penghasilan tenaga untuk badan cergas dan juga minda cergas. Fernleaf Solivite juga merupakan antara peneraju susu kultur yang menggunakan pewarna semula jadi. Zaman kanak-kanak dah tak sama. Fernleaf Solivite juga. Ia susu kultur masa kini. Mama, Ali nak keluar main basikal. Fernleaf Solivite, badan cergas, minda cergas. Kadar internet terendah dan banyak lagi dalam satu plan dengan Hotlink. Ayo menjelajah bersama kami dalam Jelajah Janji Ditepati. Sebuah penjelajahan yang penuh dengan aktiviti menarik untuk semua. Kenali produk-produk satu Malaysia. Pastikan temu janji anda bersama kami dan berhibur serta beriadah dalam pelbagai permainan dan sukan rakyat. Di Pusat Sukan Kudat Sabah, 14 Oktober ini 8 pagi hingga 10 malam. Jelajah Janji Ditepati. Kemeriahan bersama dialami. Isu pendidikan menjadi fokus utama misi bantuan kemanusiaan NGO haluan di kota yang pernah digelar Mutiara Asia ini. Setelah meninjau keadaan masyarakat Islam yang tinggal berhampiran kawasan bandar bersama Mufti Besar Kemboja, kami meninggalkan ibu kota Phnom Penh menuju ke lokasi seterusnya. Agama Buddha, agama rasmi yang dianuti 95% penduduk Kemboja. Bahasa kebangsaan yang dipertuturkan majoriti rakyatnya ialah bahasa Khmer. Disebabkan peladangan getah dan pertanian menjadi ekonomi utama, rata-rata penduduknya terdiri daripada peladang dan petani, di samping nelayan dan juga peniaga kecil.
Kita telah sampai di Kampung Potien yang jauhnya lebih kurang 174 km dari Phnom Penh. Dan ini merupakan program pertama kita misi kebangsaan haluan yang di luar di Phnom Penh. Selepas kejatuhan kerajaan komunis di Kemboja, kita tahun 79, maka di sinilah sekolah agama yang pertama dibuka oleh pihak Mufti Kemboja, iaitu Okna Haji Kamarudin. Dan belakang kita tengok ini bangunan baru sekolah, dulu kayu lah. Dan di sini kita ada lebih kurang 269 pelajar dan ada sebahagiannya dari Vietnam yang datang di sini. Kita akan melaksanakan bantuan alat tulis kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Kami lebih melihat kepada satu perancangan yang lebih jauh. Mungkin sedikit tapi berterusan. Dan kita akan menyumbang satu perigi tube well untuk kegunaan surau ataupun penduduk kampung di sini. Di wilayah ini, penduduknya lebih senang berkomunikasi dalam bahasa campak. Namun, ada juga sebilangan kecil yang mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Pat on, dengan tahu mabah room tambah jom room tenang orang Nusa, tapi beliau sangat-sangat terharu sebab saudara kita dari Malaysia sudi untuk membantu kampung ini. Madrasah An-Ni'mah Islamiah Kampung Potien, wilayah Cham, diasaskan atas usaha dakwah Mufti Besar Kemboja. Bagi Ustaz Daud Saleh dan sahabatnya Ustaz Ismail Muhammad, menyifatkan bantuan pelajaran haluan menyuntik motivasi dan inspirasi walaupun mengetahui pelbagai cabaran menanti mereka. Saya rasa tanggungjawab saya dekat sini berat sangat sebab masyarakat pun tak faham segi agama. Pelajar-pelajar pun nak belajar macam standard dengan bangsa-bangsa lain kita ni susah sampaikan pada diorang sebab ilmu pengetahuan yang diorang dapat dari kecil tak sama. Jadi kita kena bagi kelas campur, ada besar, ada kecil tapi ilmu tak sama macam tu. Cabaran dia tu memang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabaran sebagai orang guru sini ialah kewangan. Mufti boleh tolong kami dalam sebulan $120. Susah sikit. Mufti kata kalau lepas ni dapat banyak sikit, Mufti akan tambah lagi. Kita ni kemudahan tu tak cukup. Ilmu pengetahuan yang pelajar dapat terima tu tak standard dengan bangsa-bangsa lain. Cuma usaha yang saudara kami yang kami mampu untuk mengajar mereka. Semua ustaz tu 5 orang yang mengajar. Kami mengajar ni pusing-pusing lah. Dan tiap-tiap satu kelas tu 40 orang lebih kurang. Bidang pendidikan dalam Kemboja ni kurang, lemah. Kami harapkan semua ikhwan kita kat Malaysia untuk tolong kami dalam bidang pendidikan. Apa yang kita cuba laksanakan ialah untuk nak merombak intellectual stagnation ini dengan memberikan mereka pendidikan dan pelajaran. Maknanya kita berikan mereka ilmu dan juga kemahiran untuk hidup dan pada masa yang sama kita berikan pada mereka motivasi untuk beri khidmat pada masyarakat semula supaya terkeluar daripada kepompong kelemahan pendidikan ini. Saya tengok keadaan bangsa saya ni, bangsa Cham, kurang dari segi ilmu. Sebab itulah saya kesian dengan bangsa sendiri. Saya sanggup balik dengan susah payah, dengan gaji pun tak cukup, sara hidup pun tak cukup. Saya sanggup untuk memberikan ilmu yang saya ada dekat bangsa saya. Di sebelah petang, tanpa melengahkan masa, persediaan untuk aktiviti selanjutnya diteruskan. Jadi hari ini haluan meneruskan aktiviti bantuan kemanusiaan. Petang ini khusus untuk pemeriksaan kesihatan untuk pelajar-pelajar yang tinggal di asrama di sekolah Potien ini. Kebanyakannya pelajar di sini menghidapi sakit kepala dan gastrik dan juga mungkin demam dan sesama. Selalunya pelajar yang tinggal di asrama makan tidak mengikut peraturan, belajar dengan tidak mengikut jadual betul, jadi menyebabkan sakit kepala dan kebanyakannya mereka membeli ubat sendiri yang menyebabkan gastrik. Dengan rawatan yang kami berikan kepada mereka ini secara tidak langsung akan mengurangkan masalah kesihatan yang ada pada mereka. Bukan merawat sepenuhnya lah, kurang-kurangnya meringankan bebanan mereka, memudahkan untuk meneruskan ulang kaji dan pelajaran mereka. Lebih 50 pelajar yang tinggal di kawasan ini dan di kampung berdekatan berjaya dirawat sepanjang 4 jam sesi rawatan berlangsung.
Seawal 8 pagi, kami dibawa sukarelawan haluan melihat suasana kehidupan pelajar demi menjayakan amanah untuk menimba ilmu. Sekarang ni kita akan melawat asrama pelajar kampung di Poti Air ni. Dan ini adalah asrama yang pertama di sekolah ni. Lantai dia daripada buluk. Dan di sinilah tempat pelajar akan tidur. Pihak sekolah akan beli beras, ikan dan mereka akan masak sendiri. Syaman. Syamlo. Ngangkat. Imran. Ni Hanafi. Tadi kita dah tengok asrama yang pertama tadi, semuanya daripada papan dan selepas bilangan pelajar bertambah, pihak sekolah buat asrama bodoh yang ni, separuh batu dan separuh kayu. Assalamualaikum. So sebai tu sebai inilah tempat tidur doang, ini katil doang dengan papan pangkin dan biasanya ada kelambu lah. Dia orang militer dalam kelambu. Ini nampak lebih teratur daripada asrama yang pertama tu lah. Pihak sekolah terpaksa menyambung lagi untuk menampung asrama pelajar. Ini yang sedang dibina lah. Yang ini dibantu oleh orang Islam di Singapura dan ini ada 4 bilik. Jadi kita berharap bila selesai ni kita akan ubah ini bahawa semua kawasan ini, blok ini adalah untuk asrama lelaki, pelajar lelaki. Dan yang blok yang sana tu jadi asrama pelajar perempuan. Dan di belakang ini kita tengah bina bengkel kemahiran. Jadi maknanya kita nak pelajar ni di samping ada ilmu dia ada kemahiran untuk meneruskan kehidupan dia. Seterusnya, jam 10 pagi seperti yang telah diatur, kelihatan kontraktor yang dilantik oleh jawatan kuasa masjid hadir bagi menyelesaikan masalah utama yang dihadapi kebanyakan pelajar. Kita sedang melihat proses penggalian tube well dan di sini kita ada buat 2 tube well untuk penggunaan 264 pelajar untuk memudahkan kegunaan di asrama ini. Proses penggalian tube well ni lihat pada tempat. Di sini alhamdulillah dalam 18 meter kita dapat punca air bersih. Sebab itu kita dapat pekerja dia menggunakan manual. Tetapi tempat yang dalam sampai 30 meter kita akan gunakan mesin. Kita ambil sampai 2 hari nak siap. Jadi di sini alhamdulillah punca air bersih ini dia tak dalam. Hari ini kita akan boleh siap. Kepentingan air bersih kepada pelajar ini adalah satu aspek kesihatan yang haluan titik beratkan. Jadi dengan penggunaan sumbangan tube well ni kita dapat menjamin air bersih kepada pelajar untuk mandi, untuk minum dan segalanya. Kita juga sempat membuat kunjungan silaturahim. Kita yakin bahawa dengan pendidikan kita boleh merubah masyarakat ini. Lux Whiten Press baru dengan triple action system untuk kulit lebih cerah. Berkilau dengan kulit tampak cerah bercahaya. Lux Whiten Press baru. Just a little Lux. Umat Islam dijemput menyertai projek kurban dan sedekah kurban di Palestin. Satu bahagian lembu RM1,400, ekor kambing RM1,200 atau sedekah kurban RM350 sahaja. Membantu Palestin adalah kewajipan kita bersama. Ayuh bersama aman Palestin. Ya, pagi ini cukup indah dan nampaknya dia sudah bersedia. Quiz! Nampaknya dia berjaya. Jaringan yang cantik! Hanya Milo mengandungi Protomol yang membekalkan tenaga secukupnya dan Actigen E membebaskan tenaga bila diperlukan. Milo, tenaga untuk menyambut cabaran sepanjang hari, setiap hari. It's limbo time. Every limbo boy and girl all around the limbo world. Maxis dan Hotling menawarkan kata panggilan antarabangsa terendah ke seluruh dunia. Dial 132 diikuti nombor antarabangsa. Keempat juga Pelangi 3D ni. Macam betul kan? Betul ke ni? Percayai Pelangi, nikmati Pelangi. Jumpa kami di Gerai TM di Karnival Janji Ditepati. Pelbagai aktiviti menarik untuk anda seperti cabaran Gold Kick Challenge, cabutan bertuah. Jadilah ahli TM Rewards untuk mata ganjaran lebih. Alamilah dunia sebenar broadband dengan TM.
bersama-sama menyokong tim Malaysia. Promosi hebat untuk kelajuan broadband yang lebih pantas. Datanglah beramai-ramai, jangan lepaskan peluang ini. Dijayakan bersama oleh TM. Selamat datang, Cik nak minum apa? Teh tarik? Uncang Teh Kote Lipton dengan teknologi penapis T-Max untuk setekor teh O yang pekat dan teh tarik yang lazat. Boleh buat lagi esok. Teh sempurna, enak dinikmati bersama. Bermula pada tahun 2002, Badan Bukan Kerajaan atau NGO Haluan telah memulakan proses pencarian pelajar cemerlang dari serata Kemboja. Mereka ini kemudiannya dipilih bagi menyambung pengajian di Malaysia dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi, khasnya di negara Asia Barat. Di samping melakukan pemeriksaan kesihatan di kalangan para pelajar, memberi sumbangan berupa buku serta membina perigi bagi kegunaan air bersih, tujuan utama kehadiran sukarelawan haluan adalah untuk memantau perkembangan pelajar tajaan mereka yang kini telah pun kembali berkhidmat kepada masyarakat Kemboja. Di hari-hari akhir misi kemanusiaan kami di sini, pasukan sukarelawan haluan dijemput ke sebuah lokasi yang juga majoriti penduduknya beragama Islam. Kampung Ceroy Metri menjadi destinasi bagi menjayakan majlis motivasi khususnya buat kaum ibu dan warga emas tempatan. Selain daripada memberi bantuan, melawat kampung, kita juga sempat membuat kunjungan silaturahim, terutama dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Di sini penting untuk kita berkenalan dan juga mencari ruang-ruang bekerjasama. Tambah menarik, Mufti berbesar hati menjemput kami ke majlis beramah mesra sempena malam terakhir kami bersama mereka. Kita dapat berbincang dengan Datuk Mufti dan juga staf dia, memberi beberapa syur dan cadangan bagaimana kita nak membangunkan ekonomi dan juga bagaimana kita nak menggerakkan dakwah Islam kepada rakyat di Kemboja ini. Kita yakin bahawa dengan pendidikan kita boleh merubah masyarakat ini, terutama golongan yang memerlukan, bukan sahaja di peringkat dalam negara di Malaysia, bahkan juga di peringkat antarabangsa. Ilmu pengetahuan sememangnya menjadi teras membangunkan modal insan. Tanpanya, masyarakat ibarat hidup tanpa pedoman. Pembangunan prasarana, pembayaran gaji dan kurangnya kemahiran mengajar di kalangan guru antara 3 elemen penting yang perlu dipertingkatkan. Dengan slogan berakhlak, mendidik dan berbakti, usaha haluan sememangnya tepat demi memastikan komuniti Islam Kemboja dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maju dan berjaya seiring dengan arus kemodenan dunia. Memandangkan tingkat kematian bagi ibu dan anak. Jangan ketinggalan menyaksikan episod akan datang di mana Mercy Malaysia bertanggungjawab membina hospital dan merangka program kesihatan buat anak dan ibu mengandung untuk mengurangkan kematian ibu bayi baru lahir dan anak. Anda juga boleh membantu rakyat Kemboja dengan menghulurkan sumbangan ke nombor akaun tertera